Saudara-saudari, Shalom. Apa khabar? Saya berharap adik-adik semua sehat dan selamat. Kita semua terperangkap di rumah dan tidak boleh pergi ke sini ke sana. Saya percaya adik-adik faham. Kita terkurung di rumah adalah disebabkan oleh coronavirus ataupun COVID-19. Kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kerana Dia adalah melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Dan saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menyuruh adik-adik supaya memberi kerjasama untuk menolong memutuskan jaringan penyebaran virus ini. Jadi, adalah lebih baik kita duduklah diam-diam di rumah dan jangan keluar dari rumah. Terletusnya wabak COVID-19 mendedahkan kelemahan manusia. Virus yang begitu kecil sampai tidak boleh dinampak dengan mata kita boleh membawa bencana yang begitu serius, begitu dahsyat. Wabak ini bukan sahaja mengakibatkan kehilangan kesihatan manusia dan benda-benda, malah ia juga menyebabkan kita terhilang ketenangan ataupun keamanan jiwa kita. Kita bukan sahaja merasa terancam nyawa dan benda-benda kita, jiwa kita juga merasa tidak aman lagi. Kita risau apakah akan terjadi kepada masa depan kita sendiri dan juga keluarga kita. Oleh itu, muncullah satu kekosongan di dalam jiwa kita. Kekosongan jiwa ini akan membangkitkan hasrat orang-orang untuk mencari cara-cara rohani untuk memenuhi kekosongan jiwa ini. Manusia berada di keadaan yang seperti dikatakan oleh Yesus Kristus di Matius bab 9 ayat 36. Mereka adalah seperti kawanan domba tanpa gembala. Mereka memerlukan tunjukkan rohani untuk meneruskan kehidupan mereka dengan keamanan yang diberi oleh Tuhan. Walaupun demikian, keadaan ini merupakan satu peluang untuk kita. Peluang untuk kita menjadi sebagai saksi-saksi Yesus Kristus. Untuk mengibar dan berkongsi berita baik dengan kawan-kawan dan juga ahli-ahli keluarga kita. Demi keperluan mereka, kita mesti bangkit dan berani untuk membawa Injil Yesus Kristus kepada mereka. Tetapi sebelum ini, kita mesti memastikan bahawa kita sendiri faham apakah yang dimasukkan berita baik ataupun Injil. Adik-adik, perkara yang pertama berkenaan dengan Injil ialah Injil adalah berkenaan dengan Yesus Kristus dan perihal-perihal yang Dia lakukan apabila Dia datang ke dunia ini. Kita semua tahu bahawa Yesus Kristus adalah juru selamat yang dihantar oleh Tuhan ke dunia ini untuk menyempurnakan pelan penyelamatan manusia Tuhan. Di permulaan Injil Markus,
tercatatlah. Inilah berita baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus terusnya mencatatkan perihal-perihal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Inilah Injil atau berita baik. Jadi kita mesti membaca buku-buku Injil di dalam Alkitab, supaya kita mengetahui kesemua perihal-perihal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan selepas itu, barulah kita boleh berkongsi berita baik dengan orang lain. Yang kedua, Injil juga berkenaan dengan wahyu-wahyu Tuhan yang mengumumkan hasrat Tuhan mencintai manusia. Memangnya hasrat Tuhan adalah menyayangi semua manusia, dan dia hendak menyelamatkan semua manusia daripada dosa-dosa mereka, dan pulang ke syurga pada masa akan datang. Jadi di Roma bab 1 ayat 1 hingga ayat 2, menurut Paulus, Tuhan telah berjanji dan meramalkan bahawa dia akan menghantar seorang juru selamat ke dunia ini. Sekarang Tuhan telah menghantar Yesus Kristus ke dunia ini untuk menderita dan disalibkan demi manusia. Ini menunjukkan cinta sayang Tuhan untuk manusia dan juga pelan tunggal Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari tersesatnya kerana dosa-dosa mereka. Jadi, saudara-saudari, Injil yang berkenaan dengan Tuhan menghantar Yesus Kristus ke dunia demi untuk menyelamatkan semua manusia. Yang ketiga, Injil juga berkenaan dengan Tuhan memikul dosa-dosa manusia melalui Kristus, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk berkongsi berita baik Tuhan. Dia menyembuhkan ramai orang yang dijangkiti berbagai sakitan. Dia menghalau roh syaitan daripada orang-orang yang dikurungnya. Dan banyak lagi keajaban yang dilakukannya. Tetapi orang-orang Yahudi telah menyalibkan Yesus Kristus. Yesus Kristus menderita. Dia disalibkan. Dia berdarah. Semuanya adalah demi membersihkan dosa-dosa manusia. Manusia mesti percaya, beriman di atas Yesus Kristus, dan juga pengorbanan nyawanya yang dibuat di atas salib untuk menyelamatkan kita. Yang keempat, Injil adalah berkenaan dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Kita hanya dapat penyelamatan dan keamanan Tuhan dengan beriman di atas Yesus Kristus. Di Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tiada seorang pun dapat datang kepada apa-apa kecuali melalui aku." Juga di Kisah Rasul-Rasul bab 4 ayat 12, Petrus mentegaskan bahawa hanya melalui Yesus orang diselamatkan, kerana di seluruh dunia tiada orang lain
yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudari, kita mesti diperingatkan bahawa hanya Yesus Kristus, Dia seorang sahaja adalah juru selamat yang dihantar, diberi kuasa oleh Tuhan. Hanya Yesus Kristus saja yang boleh menyelamatkan kita semua daripada dosa-dosa kita. Dan saudara-saudari, wabak yang menyebar membeluasan kali ini merupakan satu seruan dari Tuhan untuk membangkitkan kita semua menjadi saksi-saksi Yesus Kristus dan berkongsi berita baik atau Injil dengan orang-orang lain. Kita mesti mengambil kesempatan ini, mengambil peluang ini, kerana ramai orang yang berada dalam keadaan berisau-risau sekarang. Mereka memerlukan berita baik Yesus untuk memberikan keamanan dalaman untuk mereka. Selain daripada itu, yang lebih penting, Injil ini akan menjamin penyelamatan rohani Tuhan untuk semua orang. Saudara-saudari, itulah saja yang saya mau berkongsi hari ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan terus melindungi saudara-saudari dan terus memberi kesehatan badan kepada saudara dan saudari. Sekali lagi, biarlah saya menyuruh dan menasihatkan saudara-saudari, duduklah di rumah diam-diam untuk menolong kita sendiri dan juga membantu orang lain supaya semua orang akan sehat dan sejahtera. Sekian. Terima kasih.